untuk pengenalan, hegemoni berasal daripada perkataan Greek iaitu hegemonia yang bermaksud pemimpin. Ia bermaksud kawalan atau penguasaan sepenuhnya sesebuah negara ke atas negara lain. Selepas kejatuhan Turkiye Uthmaniyah pada tahun 1924, Barat telah menjadi kuasa dunia. Hegemoni Barat telah memberi kesan besar kepada media, ekonomi, sains, teknologi, politik dan alam sekitar. Dengan perkembangan pesat teknologi maklumat dan globalisasi, dunia nampaknya semakin mengecil dan tidak lagi mempunyai sempadan negara. Ruang udara dan langit sesebuah negara terbuka dan semua jenis maklumat dari seluruh dunia boleh masuk. Samping itu, hedonisme adalah budaya baru yang muncul dalam proses globalisasi yang pesat. Hedonisme adalah kepercayaan atau pandangan hidup yang mempunyai kaitan dengan keseronokan. Istilah ini adalah gabungan dua perkataan iaitu hedoni dan isme. Perkataan pertama, hedoni, adalah bahasa Yunani dan bermaksud kegembiraan atau keseronokan. Makna perkataan kedua iaitu isme ditafsirkan dalam kamus sebagai akhiran asing untuk kepercayaan, gerakan politik atau agama, sikap dan kelakuan. Kamus Inggeris Oxford mentakrifkan bahawa hedonisme ialah teori etika yang berpendapat bahawa keseronokan adalah tahap kebaikan tertinggi atau matlamat akhir tindakan hidup. Seterusnya kita teruskan lagi dengan objektif. Sejajar dengan perkembangan semasa yang menumpukan kepada teknologi dan media baharu, secara langsung hiburan merupakan satu keperluan masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja yang baru menceburkan diri dalam bidang dunia keremajaan. Objektif utama adalah untuk mengkaji sosial budaya hedonisme adalah disebabkan perbuatan anak-anak remaja kini yang semakin mengutamakan keseronokan kerana bagi mereka umur kalangan 15 hingga 22 tahun adalah umur untuk berseronok di zaman masih muda. Ramai beranggapan bahawa umur muda adalah alasan yang tepat kerana mereka mengamalkan budaya hedonisme. Secara Islam, orang yang menganutnya mempunyai hak untuk menikmati hiburan selagi mana ia tidak melampaui batas syarak dan berdasarkan ajaran yang telah mereka pelajari dari kecil. Allah SWT telah memberi fitrah kepada hamba-Nya iaitu keinginan untuk menghiburkan diri dan cinta manusia kepada kecantikan dan keindahan. Ada satu hadis berkenaan tentang isu ini. Hadis itu menjelaskan bahawa Islam tidak melarang berkenaan hiburan, namun perlu bagi seseorang mukmin meletakkan ketetapan bahawa Islam tidaklah membuka ruang hiburan dengan seluasnya sehingga tidak ada batasan sama sekali. Realitinya, kebergantungan individu terhadap hiburan menunjukkan perkembangan yang semakin kronik apabila hiburan tersebut mampu meninggalkan kesan buruk kepada institusi sosial. Jadi, tidak salahlah untuk berhibur, tapi dalam keadaan berpada-pada. Perkara ini amat merunsingkan apabila generasi muda menjadi golongan yang mudah terpengaruh dengan hiburan sehingga mendatangkan kebincangan sosial. Tambahan pula, antara budaya negatif yang menjadi ikutan anak muda pada masa kini ialah budaya hedonisme. Meskipun budaya hedonisme telah wujud dari Eropah sejak kurun ke-14 hingga kurun ke-15, namun akhir-akhir ini budaya tersebut semakin tersebar ke serata negara, termasuklah negara kita. Ditambah pula, budaya hedonisme merupakan satu ancaman serta ideologi yang mampu merosakkan jati diri remaja kerana jelas bertentangan dengan nilai agama dan norma hidup masyarakat Islam. Jadi di sini objektif yang ditekankan di sini adalah mengenal pasti isu penghebahan tentang masalah budaya hedonisme dalam kalangan remaja yang semakin berleluasa dan dipandang rendah oleh masyarakat. Yang kedua, masalah ini perlu diambil serius dari semua pihak sebelum menjadi lagi buruk. Objektif yang kedua adalah mengenal pasti cara mengatasi masalah budaya hedonisme dalam kalangan remaja supaya dapat dibendung dan menyelamatkan generasi yang akan datang. Objektif yang ketiga adalah mengenal pasti faktor berlakunya budaya hedonisme dalam kalangan remaja. Yang terakhir sekali adalah
mengkaji punca wujudnya penerimaan budaya hedonisme secara berleluasa dalam kalangan pelajar IPT dan remaja. Saya akan menerangkan berkenaan fakta-fakta dan perbincangan dalam budaya hedonisme dalam kalangan remaja yang terbahagi kepada 6 cabang. Pertama sekali, saya akan terangkan apa itu maksud hedonisme secara umum. Hedonisme merupakan sebuah pandangan hidup yang menyatakan kesenangan untuk menikmati segalanya adalah tujuan hidup manusia di dunia ini. Kondisi hedonisme kebanyakan ditemukan bukan hanya pada pelajar dan anak muda atau mahasiswa, namun ia sudah menyeluruh dalam berbagai kalangan masyarakat. Oleh hal yang demikian, penganut hedonisme akan menilai hakikat kebenaran hanya berdasarkan keseronokan, sebarang perlakuan yang tidak memberi keseronokan dianggap perbuatan yang salah bagi penganut hedonisme. Seterusnya, hedonisme dalam Islam dikenali sebagai madhab al-mut'ah atau madhab al-ladhah yang bermaksud kecenderungan untuk menjadikan keseronokan dan kebahagiaan sebagai matlamat utama dalam kehidupan. Islam melihat hedonisme sebagai budaya yang mempunyai kesan buruk terhadap masyarakat. Keseronokan juga dikenali sebagai al-lahu adalah lebih dekat dengan hedonisme Islam. Islam mempunyai pengertian kesejahteraan yang dikenali sebagai maslahah yang bermaksud membawa apa-apa jenis manfaat atau menolak sebarang kemungkinan mudarat. Manakala hedonisme menurut Al-Quran pula menyatakan bahawa hedonisme bertentangan dengan ajaran agama Islam kerana ianya mementingkan kepuasan nafsu dan kebahagiaan duniawi di atas kebahagiaan spiritual dan moral. Islam tegas menghalang setiap individu daripada berseronok, membuat kemegahan yang berketerlaluan yang melalaikan. Al-Quran memberi amaran kepada pembaca bahawa umat Islam mesti sentiasa berhati-hati kerana hukumannya sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Seterusnya, pengaruh hedonisme dalam tamadun ummah berlaku pada pertengahan abad ke-19 Masihi. Para hedonis Yunani telah mengklasifikasikan definisi hedonisme kepada dua pengertian. Pertama sekali, hedonisme merupakan satu tindakan usaha untuk memperolehi keseronokan dan kebahagiaan. Kedua pula, hedonisme adalah satu falsafah keseronokan iaitu satu doktrin falsafah yang menjelaskan bahawa sumber nilai moral adalah keseronokan dan ia berada pada tahap kebaikan teratas. Prinsip ini berasaskan kepada doktrin falsafah dan psikologi yang menjelaskan bahawa segala tingkah laku atau kelakuan manusia berasaskan kepada usaha untuk mencari kegembiraan. Seterusnya, hedonisme dari perspektif tokoh Yunani dan Barat. Di Yunani, tokoh hedonis terkenal adalah Epicurus yang mengajarkan bahawa kebahagiaan dapat dicapai melalui kepuasan hidup. Manakala di Barat pula, hedonisme sering dikaitkan dengan filsuf Prancis Francois Marie Arouet atau lebih terkenal dengan nama Voltaire yang menekankan pada kebebasan dan kebahagiaan individual. Budaya hedonisme juga mempengaruhi pembentukan peribadi pelajar di institusi pengajian tinggi di Malaysia sehingga mengagungkan budaya barat yang gemar berhibur dan bersosialisasi dengan bebas sehingga memberi implikasi dalam kehidupan mereka seperti terlibat dengan aktiviti dadah dan alkohol serta menjejaskan pengajian mereka. Akhir sekali, cetusan idea hedonisme kepada masyarakat berasal dari pandangan hidup yang menekankan pada kepuasan peribadi dan pencapaian kebahagiaan. Cetusan idea ini mungkin berasal dari keinginan manusia untuk mencari kenikmatan dalam hidup. Antara pengaruh budaya hedonisme kepada remaja ialah budaya hiburan. Bagi golongan muda, hiburan adalah satu benda penting kerana mereka memerlukan sesuatu untuk memuaskan nafsu jiwa mereka. Dan sama seperti definisi hedonisme yang hanya berdasarkan keseronokan dan kenikmatan hidup semata-mata. Tamadun Barat turut membawa pengaruh besar dari sudut budaya termasuk budaya berhibur yang dikenali sebagai hedonisme. Budaya ini hanya mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup semata-mata. Selain itu, budaya pakaian juga menjadi pengaruh yang kuat dari tamadun Barat seperti memakai pakaian menjolok mata dalam kalangan wanita, sedangkan umat Islam sangat menjaga ketinggian nilai seorang wanita kerana Islam amat menjaga kehormatan seseorang wanita.
Walau bagaimanapun, selagi pakaian itu tidak melanggar syariat seperti dengan memakai pakaian tidak menunjuk bentuk badan. Contohnya, dengan memakai baju yang berunsurkan ciri-ciri barat seperti kot dan blazer, Islam masih menerimanya kerana dianggap sebagai pakaian rasmi. Setiap yang berlaku pasti ada punca atau faktor berlakunya sesuatu perkara. Begitu juga dengan budaya hedonism. Mental pendidikan tidak menjamin masa depan antara punca utama generasi muda tidak mahu menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Mereka beranggapan bahawa dengan menjadi pempengaruh ataupun influencer di media sosial seperti TikTok dapat menjana pendapatan lebih dari golongan pendidikan tinggi. Golongan ini cenderung menjadikan hiburan sebagai fokus dan tujuan utama di samping mengangkat mentaliti peringkat pendidikan tinggi tidak penting. Berdasarkan laporan daripada Malaysia Gazette pada 5 Julai 2021, pada tahun 2020 sebanyak 20,643 kes dadah, manakala pada tahun 2021 sebanyak 7,066 kes. Walaupun trend menunjukkan penurunan kes dari tahun 2019 dan 2020, tetapi nilai kes yang menunjukkan masih tinggi. Anak muda merupakan aset negara yang paling berharga, namun terdapat segelintir daripada mereka gemar melibatkan diri dengan perkara negatif dan sukar untuk mengawal nafsu sebaik mungkin. Sukar dinafikan bahawa budaya hedonisme ini semakin mendapat tempat di kalangan remaja di mana mereka lebih menginginkan keseronokan sebagai matlamat hidup. Mereka yang percaya dan mengikuti kefahaman hedonisme ini yakin akan mencari kesenangan palsu di dalam sebuah kehidupan dan lupa akan caruman saham akhirat. Punca berlakunya budaya hedonisme ini telah dikenal pasti, iaitu pengaruh media massa, keruntuhan institusi kekeluargaan, kewujudan pelbagai pusat hiburan dan perjudian. Pertama sekali, pengaruh media massa yang bermaksud menyebarkan video-video di aplikasi media sosial yang berkembang pesat dan pantas masuk ke negara kita. Memandangkan keadaan masyarakat semasa, jelas telah menunjukkan bahawa budaya ini telah berjaya memberi kesan kepada kehidupan individu, terutama dalam lingkupan demografi belia. Idea utama di sebalik hedonisme ini adalah mengejar keseronokan duniawi tanpa batasan agama atau moral. Selain itu, keruntuhan ikatan kekeluargaan dan pertelingkahan rumah tangga akibat dari perceraian dan poligami dapat membebankan jiwa remaja dan anak-anak yang masih kecil. Hal ini yang menjadi alasan kenapa budaya hedonisme di kalangan anak remaja mudah berleluasa. Anak-anak yang merasa diabaikan oleh ibu bapa memilih untuk menjauh dari keluarga dan sebaliknya memilih rakan-rakan untuk mengeluangkan masa bersama, melupakan kewajipan di dunia dan menikmati pergaulan bebas. Akhir sekali, pengaruh budaya hedonisme dalam kalangan remaja khususnya di kawasan bandar semakin menular dengan cepat, berurutan tarikan aktiviti yang tidak berfaedah yang menawarkan perasaan menghilangkan kebosanan. Tambahan pula, seorang remaja atau belia yang mempunyai sifat ingin berseronok di zaman muda atau mencuba benda baharu menjadi pemangkin kepada isu ini. Dengan wujudnya pelbagai pusat hiburan dan pusat perjudian di seluruh negara telah menyebabkan budaya ini merebak dengan pantas tanpa disedari. Kini beralih pula pada kesan daripada budaya hedonisme, iaitu menggugat kemakmuran dan kesejahteraan negara. Ini berpunca daripada seseorang yang bersifat hedonistik dan sudah tentu akan mengejar kemewahan sehingga sanggup melakukan apa saja demi hidup mewah. Sifat ini akan menjadikan hati individu tersebut menjadi kasar dan tidak sensitif serta sifat kemanusiaan akan terjejas. Lebih membimbangkan, akibat terlalu mengejar kemewahan dan harta dunia, golongan ini mungkin akan terjerumus ke dalam kes-kes jenayah. Sebagai contoh, individu ini akan sanggup mencuri, merompak atau terjerumus dengan gejala judi atas talian. Secara tidak langsung, keadaan ini akan membawa kepada kemerosotan, kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. Bukan itu sahaja, malah budaya hedonisme akan menyebabkan remaja terpengaruh dengan fashion dan budaya barat yang singkat, ketat, jarang serta tidak menutup aurat.
Perkara ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menyuruh umatnya untuk menutup aurat dan menjaga maruah diri sebaiknya. Sebaliknya, budaya fashion barat memberi kebebasan dalam berfashion dan tidak menitik beratkan maruah pemakainya. Secara dasarnya, tidak dinafikan bahawa budaya barat terlihat lebih menarik dari segi corak, warna serta rekaannya. Namun begitu, perkara ini dapat mempengaruhi remaja untuk terjerumus kepada isu sosial yang lebih teruk seperti seks bebas dan juga pergaulan bebas. Selain itu, budaya ini juga memberi kesan buruk kepada psikologi remaja yang boleh menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan ideologi LGBT. Menurut portal JAKIM, LGBT adalah ideologi barat yang memberi kebebasan dalam memenuhi rasa cinta dan hubungan secara intim tanpa mengira batas jantina atau keagamaan. Sukar untuk dinafikan bahawa remaja pada hari ini gemar menghadiri konsert sebagai salah satu cara untuk melepaskan tekanan perasaan dan juga cara untuk berseronok. Hakikatnya, budaya ini boleh memudaratkan golongan muda melalui penyebaran media arus perdana. Remaja kini mempunyai minat terhadap media yang seiring dengan peredaran dengan zaman moden. Tambahan pula, masalah penyalahgunaan dadah yang semakin menular dalam kalangan remaja juga adalah salah satu daripada kesan budaya hedonisme. Kebiasaannya, remaja akan terpengaruh dengan ajakan rakan sebaya untuk mencuba menghisap rokok ataupun vape. Kemudian, mereka akan menjadi lebih berani untuk mencuba mengambil dadah pula. Hal ini kerana mereka mempunyai sikap yang ingin mencuba sesuatu dan mereka menganggap bahawa rokok dan dadah itu dapat menenangkan mereka serta membuatkan mereka lupa seketika terhadap segala masalah yang mereka alami dalam kehidupan seharian mereka. Lebih membimbangkan lagi, mereka akan mula bertindak ganas jika tidak dapat mengambil dadah. Perkara ini dapat mendorong kepada kes jenayah yang lebih parah seperti membunuh ahli keluarga sendiri untuk mendapatkan duit demi membeli dadah dan rokok. Sekarang kita masuk dalam cara mengatasi budaya hedonisme dalam kalangan remaja. Secara komprehensifnya, hedonisme dimaknakan sebagai kepercayaan bahawa tujuan utama kehidupan adalah untuk menikmati hidup dan kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang paling menyenangkan. Hedonisme juga membawa konotasi yang pelbagai termasuk sebagai satu gaya hidup, gaya fikir, nilai, amalan, kepercayaan dan etika. Fahaman hedonisme yang berkembang di barat membezakan kesenangan kepada kesenangan tinggi dan rendah seperti yang disarankan oleh Mill. Tidak dapat dinafikan bahawa golongan remaja hari ini mendapat keseronokan dengan menghadiri konsert sebagai cara untuk melepaskan tekanan dan menghiburkan diri. Remaja pergi ke konsert untuk melihat idola mereka seperti penyanyi K-pop, barat, M-pop. Misalnya, konsert di Kuala Lumpur pada 18 Ogos yang lalu, penyanyi antarabangsa seperti Billie Eilish yang diadakan di Malaysia mendapat sambutan yang hangat daripada remaja. Dipercayai bahawa konsert itu mempromosikan ideologi lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang Islam. Selain itu, kini menjadi trend bahawa remaja mempunyai minat atau pengaruh terhadap artis Korea. Artis Korea mempengaruhi remaja Malaysia sehingga ramai wanita Melayu sanggup melakukan perkara yang tidak dijangka. Sebagai contoh, insiden 3 wanita Melayu bertuduh berpeluk dengan artis perkumpulan Korea Selatan dan penyertaan wanita Melayu menyalakan lilin untuk memperingati kematian artis pujaan mereka. Kesemua aktiviti ini memberi kesan buruk dan merosakkan imej Islam. Hedonisme yang merupakan simbol keseronokan dan hiburan melampau mendorong remaja untuk melakukan perkara yang tidak boleh dikendalikan seperti penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas dan mudah kepada berbagai jenayah lain. We're not in a mood right now. Do you have a thing or not? You mean this? Don't be such greedy people. Just follow me to the club. Pihak berwajib seperti sekolah, universiti dan kerajaan perlu menyediakan platform atau program yang bersifat kerohanian kepada pelajar. Kaunseling dan bimbingan perlu dipertingkatkan kepada golongan terlibat. Remaja boleh diberikan khidmat kaunseling sama ada di sekolah ataupun di universiti.
Berbagai program boleh dianjurkan seperti program mentor-mentee bagi memantapkan lagi sesi kaunseling. Dengan yang demikian, perkhidmatan kaunseling di semua institusi perlu ditambah baik dengan menyediakan kemudahan seperti tempat perlindungan bagi remaja yang memerlukan bimbingan. Gerakan dakwah dalam kalangan masyarakat perlu dipertingkatkan lagi, terutamanya dalam kalangan remaja. Supaya dakwah dapat disampaikan kepada lebih ramai orang, pendakwa perlu meluaskan skop dakwah mereka. Selain itu, mereka mesti mengubah cara mereka menyampaikan dakwah mereka. Para pendakwa haruslah bijak dalam merancang strategi untuk memantapkan iman para remaja untuk menerangkan bahawa agama Islam bukanlah agama yang membebankan atau menyusahkan mereka. Malahan, ia adalah satu-satunya agama yang sangat suci. Mereka juga harus mengetengahkan dakwah mereka yang berkaitan dengan mengapa pegangan agama seorang mudah luntur yang membawa mereka ke arah kepada yang tidak baik. Apabila mereka tidak mempunyai agama, mereka lebih cenderung untuk meniru budaya lain, terutamanya budaya barat yang mereka anggap moden dan contemporary. Kementerian ataupun jabatan kerajaan juga perlu memandang serius berkenaan kelulusan hiburan yang membawa impak buruk pada masyarakat dan memudaratkan masyarakat. Tindakan tegas harus dikenakan kepada pihak pengajuh program hiburan yang berpaksikan kepada keuntungan serta memberikan kebebasan kepada remaja dalam pengambilan barang terlarang seperti pil-pil khayal. Pihak kerajaan sebaiknya harus mengawal bentuk-bentuk hiburan yang boleh melalaikan. Kementerian Komunikasi dan Digital memainkan peranan penting dalam menapis atau mengawal hiburan di kaca televisyen maupun di media sosial. Pengawalan program hiburan bukan bermaksud menghalang remaja daripada berhibur, namun lebih menjurus kepada langkah awal bagi membendung budaya negatif ke atas diri remaja. Sebaliknya, memperkayakan program keilmuan yang boleh menghapuskan budaya hedonisme sekaligus menyemarakkan budaya keilmuan dalam kalangan generasi muda. Selain itu, ahli jawatan kuasa, ketua masyarakat dan ketua kampung mesti memastikan surau atau masjid dan dewan serbaguna digunakan untuk aktiviti kerohanian dan memupuk perpaduan. Ibu bapa adalah orang yang paling penting dalam memantau tingkah laku anak-anak mereka supaya mereka tidak terlibat dalam perkara yang tidak sesuai dengan agama atau akhlak. Anak-anak memerlukan pemantauan yang lebih baik untuk menghentikan perkara yang tidak sepatutnya berlaku agar masalah sosial dapat dibendung. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau pergerakan dan pergaulan anak-anak mereka. Bersukan, berbasikal, berkuda, memanah, bermotosikal, mendaki gunung dan aktiviti yang lain berfaedah untuk anak-anak boleh digunakan untuk mengisi masa keluang mereka. Bercuti juga boleh menikmati pemandangan indah dan menarik yang menenangkan. Dalam Islam, aktiviti hiburan seperti ini diterima dan digalakkan. Jika ibu bapa meluangkan masa bersama anak-anak mereka, kasih sayang mereka akan terus berkembang dan anak-anak tidak akan rasa terabai. Penanaman dalam pengukuhan nilai-nilai Islam dalam diri umat Islam amat penting. Hal ini disebabkan oleh fatwa bahawa memandangkan masyarakat Islam kini menghadapi arus globalisasi, jati diri mereka dan pegangan mereka terhadap syariat Islam masih kuat dan kukuh. Perkara ini harus dilakukan sebaik saja anak-anak masih kecil. Hal ini kerana mereka adalah pewaris agama yang suci dan sudah menjadi kewajipan bagi mereka untuk memahami dan mencintai Islam sejak mereka masih kecil. Oleh itu, ibu bapa harus mengajar anak-anak mereka cara hidup yang baik supaya mereka boleh menjadi pewaris agama yang berjaya.